Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama cikgu lagi, Cikgu Nurlina. Baiklah, hari ini cikgu akan ajar kamu mata pelajaran perniagaan. Kita akan belajar bab 5 hari ini, 5.2 iaitu faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Pastikan kamu ada buku teks, buka muka surat 142, kamu ada juga buku tulis dan kamu ada pen untuk catat isi penting yang cikgu akan ajar selepas ni. Okay. Cikgu nak tanya, sebelum kamu nak mulakan perniagaan, sebenarnya apa yang kamu perlu ada? Ya, kamu mesti kena ada tapak kedai. Okay, ni contoh dalam gambar cikgu bagi, kalau nak berniaga burger mesti kena ada tapak gerai. Kemudian, kamu mesti kena ada barang niaga dan kamu kena ada modal. Modal tu adalah perkara yang paling penting. Jadi, kita tengok satu persatu apakah penyumbang-penyumbang untuk kita mulakan perniagaan. Baiklah, kita tengok satu persatu apa dia faktor penyumbang perniagaan. Yang pertama, modal. Kemudian, kamu kena ada kemahiran, lokasi yang sesuai, pemasaran, bantuan profesional, latihan dan juga stok. Okay, yang ini kamu kena hafal. Jom kita tengok satu persatu apakah yang dikatakan modal, kemahiran dan lain-lain lagi. Jom kita tengok. Okay, yang pertama modal. Apa itu modal? Modal merupakan satu permulaan bagi sesebuah perniagaan. Maksudnya, sebelum kamu nak mulakan perniagaan, kamu kena pastikan yang kamu ada modal. Modal boleh jadi dalam bentuk wang tunai, alatan ataupun stok. Selain itu juga, kamu perlu modal ini untuk memastikan perniagaan kamu berjalan dengan lancar. Dan bagaimana kamu nak memperolehi modal tersebut? Okey, kat sini cikgu ada terangkan, modal boleh diperolehi melalui sumber dalaman dan sumber luaran. Kita tengok apa itu sumber dalaman dan apa itu sumber luaran. Baiklah, sumber dalaman bermaksud wang simpanan kita sendiri, duit yang kita simpan sendiri dalam bank kita, tabungan kita sebelum kita nak mulakan perniagaan ataupun kita pinjam daripada ahli keluarga kita. Sama ada daripada mak kita, daripada abang kakak kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, itu dikenali sebagai sumber dalaman. Manakala sumber luaran pula bermaksud pinjaman daripada agensi bank. Maksudnya kita pinjam daripada bank, kita pinjam daripada mana-mana agensi bank swasta ataupun daripada agensi kerajaan. Contoh agensi kerajaan yang cikgu bagi dekat sini yang ada dalam buku teks, Tekun Nasional, MARA ataupun PUNB. Okay. Ini adalah sumber luaran. Maksudnya bukan daripada simpanan kita sendiri ataupun bukan daripada adik-beradik kita. Seterusnya kita tengok faktor yang kedua adalah kemahiran. Okay. Untuk menjadi seorang usahawan yang baik, usahawan tu perlulah melengkapkan diri mereka dengan kemahiran. Kemahiran ini terdiri daripada pengetahuan dalam bidang kemahiran tertentu. Contoh pengurusan keuangan, pemasaran produk dan penggunaan media sosial. Sekarang ni zaman teknologi maklumat di hujung jari, kamu kena pandai menggunakan media sosial. Tak kisahlah FB, Insta, WeChat, WhatsApp, semua tu kamu kena pandai supaya perniagaan kamu boleh berjalan dengan baik. Okay, kemudian apabila usahawan tu dia lengkap dengan ilmu kemahiran, maka dia dapat meluaskan lagi pasaran dia sampailah ke peringkat antarabangsa. Tak semestinya kita nak kena pergi London baru kita dapat pasarkan barang kita. Sekarang melalui media sosial sahaja kita dapat pasarkan barang kita sampailah ke luar negara. Yang seterusnya, faktor yang ketiga adalah lokasi yang sesuai. Apa maksud lokasi yang sesuai? Lokasi ni dia merupakan salah satu faktor yang paling penting sebelum kita mulakan perniagaan. Kalau tempat kita berniaga tu strategik, maka larislah barangan kita. Jom kita tengok, lokasi membawa maksud tempat kita berniaga semacam cikgu bagi tahu tadi. Kemudian usahawan yang bijak haruslah memilih lokasi yang strategik dan bersesuaian dengan produk yang dia nak jual. Pemilihan lokasi yang sesuai dapat meningkatkan keuntungan. Macam cikgu bagi tahu tadi lah. Contoh, kamu mestilah berniaga di tempat yang betul-betul ramai orang, menjadi tumpuan orang. Barulah orang tahu
tentang kewujudan produk kamu dan apa yang kamu jual. Lokasi. Cuba bagi tahu cikgu, apa contoh lokasi yang sesuai? Bagaimana contoh lokasi yang sesuai? Okay. Macam dekat taman perumahan, dekat dengan taman, dekat dengan taman perumahan, dekat dengan sekolah. Okay, itu adalah salah satu contoh lokasi yang sesuai. Ini dia. Bagaimana ciri lokasi yang sesuai? Okay, tadi cikgu dah ajar terlebih dah. Tempat yang mempunyai tumpuan ramai. Okay. Kemudian yang kedua, berhampiran dengan pembekal dan pelanggan. Yang ketiga, terdapat kemudahan infrastruktur. Okay. Apa maksud kemudahan infrastruktur tersebut? Contohnya, tempat parking. Kalau kita berniaga di kawasan yang tak ada parking, maka orang, walau produk kamu tu hebat, tapi susah orang nak pergi membeli sebab tak ada tempat parking. Kebanyakan kita membeli barang, nak pergi ke kedai tu menggunakan kenderaan. Jadi, kalau tak ada tempat parking, macam mana orang nak berhenti beli barang kamu? Okay, kemudian mudah dikunjungi. Tempat tersebut dekat dengan stesen bas ataupun dekat dengan pengangkutan awam. Senanglah orang nak pergi ke tempat kamu untuk mendapatkan produk kamu tu. Seterusnya, pemasaran. Pemasaran ini bermaksud strategi, proses atau kaedah yang berkesan untuk menyalurkan barang dan perkhidmatan. Pemasaran juga melibatkan urusan sebelum jualan, pembangunan produk, kualiti produk, penetapan harga, pengagihan produk, pembungkusan, urusan selepas jualan dan lain-lain lagi. Okay, jadi kita tengok dekat situ, itulah maksud pemasaran dan kenapa perlu pemasaran ini. Tujuan pemasaran. Kenapa pemasaran perlu dan apakah tujuannya? Jom kita tengok. Tujuan pemasaran. Okey. Pemasaran ni perlu untuk meningkatkan jualan dan keuntungan kita. Apabila jualan kita meningkat, maka secara automatik untung kita akan bertambah. Yang kedua, melakukan penjenamaan semula dan memberikan imej baru pada pengguna di pasaran. Yang ketiga, memperkenalkan produk sedia ada di satu tempat pasaran yang baru. Okey, katakanlah kamu memang dah ada produk, tapi kamu nak berniaga di kawasan baru. Maka kamu perlukan pemasaran supaya orang di tempat baru tu tahu tentang kewujudan produk kamu. Yang keempat, memastikan produk sampai ke tangan pelanggan. Baiklah. Seterusnya kita tengok strategi pemasaran. Apakah itu strategi pemasaran? Usahawan yang hebat, dia perlu ada strategi untuk memasarkan produk mereka. Okey, kat sini strategi bermaksud perancangan. Perancangan untuk memasarkan produk supaya produknya lebih dikenali. Dan terdapat dua faktor dalam pelaksanaan strategi pemasaran. Yang pertama, sasaran pasaran. Sasaran pasaran bermaksud usahawan perlu mengetahui tentang ciri-ciri kehendak kumpulan pengguna tertentu untuk memasarkan produk atau perkhidmatan dengan lebih berkesan. Maksud dia macam ni. Katakanlah kalau kamu nak berniaga burger. Cikgu suka bagi contoh burger sebab burger tu dekat dengan hati kamu. Kan kamu suka makan kan? Okey, kalau kamu berniaga burger, kamu rasalah dekat mana yang kamu perlu bagi tahu, promosi dekat mana. Mestilah kamu boleh buat menggunakan media sosial, kamu akan guna Insta. Sebab Insta tu lebih dekat dengan hati remaja yang seusia dengan kamu. Okay, jadi itu maksudnya ciri-ciri dan kehendak keperluan pengguna. Okay, kalau kamu guna FB,
FB ni biasanya kamu kaitkan dengan golongan yang seangkatan dengan cikgu. Jadi yang seangkatan dengan cikgu ni jarang-jarang makan burger. Jadi kurang sesuai untuk promosikan di situ. Okey, yang campuran pemasaran. Apa itu campuran pemasaran? Campuran pemasaran ni dia memainkan peranan penting dalam menjayakan sesebuah perniagaan sebab hasil gabungan ini akan menjadikan keuntungan kamu lebih lumayan. Sebelum tu kita tengok dalam campuran pemasaran kamu kena hafal 4P ini. Cikgu bagi yang mudah lah 4P sebab kalau kamu cikgu Melayu kan nanti susah kamu nak hafal. Okey, 4P ini, P yang pertama adalah produk, P yang kedua adalah price, P yang ketiga place dan P yang keempat adalah promotion ataupun promosi. Dah lari dah promosi cikgu tu. Okay. Campuran pemasaran. Mari kita tengok satu persatu mengenai campuran pemasaran. Okay. Yang pertama adalah produk. Apa itu produk? Produk terdiri daripada barang ataupun perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. Contoh macam tadi, katakanlah kamu berniaga burger. Ke nak tukar contoh lain? Burger lah dekat dengan hati kamu. Okey, burger. Jadi, produk tu maksudnya burger. Sebiji burger yang kamu tawarkan. Okey, kalau perkhidmatan, cuba bagi tahu cikgu. Apa contoh perkhidmatan? Ya, betul. Gunting rambut, tukang jahit baju, tukang otor baju, itu perkhidmatan. Baiklah. Yang kedua, price ataupun harga. Apa maksud harga? Harga ni maksud dia adalah penetapan harga terhadap barang yang kita jual. Sebelum kita nak jual burger, kita ambil contoh tadi burger kan. Sebelum kamu nak jual burger kamu, pastikan kamu ambil kira dulu segala kos yang terlibat. Seperti kos operasi, kos pengeluaran, kos pentadbiran, perbelanjaan untuk penyelidikan dan pembangunan, pemasaran serta gaji pekerja. Barulah kamu letak harga pada sebiji burger kamu tu. Jangan kamu terus letak RM3. Burger special kamu letak RM3. Kamu kena kira dulu kos bahan dia. Contoh kalau buat burger tadi, apa yang kamu perlukan? Kalau burger special, kamu perlukan roti, kamu perlukan daging burger, kamu perlukan telur, mayonis dan pelbagai lagi. Jadi kamu kena ambil kira dulu item-item itu, barulah kamu letak harga pada sebiji burger tersebut. Dan yang seterusnya, tempat. Place, tempat agihan. Tempat agihan ni maksud strategi tempat dan saluran pengedaran untuk menyalurkan produk atau perkhidmatan kepada pengguna. Strategi tempat di mana barang ataupun perkhidmatan tu kamu nak jual. Tadi katakanlah kita ambil contoh burger tadi kan. Masih lagi di contoh yang sama iaitu burger. Kamu kena pasarkan burger kamu tu di kawasan yang sangat strategik supaya mudah untuk pembeli membeli. Contohnya dekat depan pusat tuition, dekat depan sekolah, dekat taman perumahan. Itu maksud cikgu ya. Okey, next. Promotion ataupun promosi. Promosi ni maksud dia komunikasi. Proses komunikasi yang digunakan untuk kita bagi tahu, untuk kita memujuk pengguna supaya membeli barang yang kita dah jual. Itu tugas promosi. Okay. Habis campuran pemasaran. Seterusnya, faktor yang kelima adalah bantuan profesional. Bantuan profesional merupakan sokongan dalam bentuk keuangan dan bukan keuangan. Bukan keuangan ni maksud dia khidmat nasihat yang diberikan oleh agensi kerajaan dan badan berkanun kepada usahawan. Baiklah, dekat sini jenis bantuan profesional. Terdapat dua jenis bantuan profesional seperti yang kita
bincangkan tadi. Pertama, bentuk kewangan. Yang kedua, bentuk khidmat nasihat. Bentuk kewangan. Kita tengok bentuk kewangan. Apakah bentuk keuangan? Bentuk kewangan ni diberikan kepada usahawan dalam bentuk pinjaman modal dan subsidi antara pihak yang memberikan bantuan keuangan adalah agensi kerajaan. Agensi kerajaan yang terlibat dalam memberi bantuan keuangan kepada usahawan ialah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ataupun MOA. Yang kedua, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW. Kemudian yang ketiga, KPDN-KK. Sekarang ni dikenali sebagai KPDN HEP. Yang keempat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI. Agensi yang selain daripada agensi kerajaan, agensi yang terlibat adalah badan berkanun. Badan berkanun yang pertama yang terlibat adalah Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA. Yang kedua, SME Corporation Malaysia ataupun SME Corp. Yang ketiga, Bank Simpanan Nasional. Cikgu salah eja dekat sini. Tolong kamu jangan tulis Bank Simpanan Malaysia, Bank Simpanan Nasional, BSN. Yang keempat, Perbadanan Jaminan Kredit Malaysia, CGC. Okay, cikgu ulang ya. Bank Simpanan Nasional, BSN. Ada kesilapan dekat situ. Okay, seterusnya, ini adalah dua agensi yang membantu dalam bentuk keuangan, iaitu agensi kerajaan dan juga badan berkanun. Baiklah. Seterusnya, kita tengok bantuan khidmat nasihat. Apakah bantuan khidmat nasihat yang diberikan? Siapa yang memberikan bantuan khidmat nasihat? Bantuan khidmat nasihat dan rundingan disediakan kepada usahawan untuk memastikan mereka melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan serta kemahiran usahawan dalam bidang perniagaannya. Antara pihak yang terlibat ialah yang pertama, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, MECD, Pembangunan Usahawan Malaysia, MASMET, UIPM, Institusi Pembangunan Keusahawanan, IPK di UUM. Yang keempat, Perbadanan Pembangunan Bandar, UDA. Dan yang kelima adalah firma swasta seperti firma konsultan dan juga firma guaman. Okay, nombor 6. Faktor yang keenam adalah latihan. Okay. Latihan ni perlu. Kenapa? Untuk melengkapkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, kemahiran, ciri-ciri usahawan supaya dapat menjadi usahawan yang berdaya maju dan berdaya saing. Baiklah. Jenis-jenis latihan yang diperlukan oleh usahawan seperti pengurusan aliran tunai, perakaunan dan pengurusan keuangan, pengurusan stok dan inventory, pengurusan sumber manusia, penjenamaan serta pemasaran berkesan. Kenapa perlu latihan? Setiap usahawan perlu diberi latihan. Yang pertama, untuk memberi dorongan supaya dapat mengemukakan rancangan dan tindakan untuk memulakan sesuatu projek, perniagaan dan perusahaan. Kemudian membuat perancangan jangka panjang untuk mengembangkan perniagaan sedia ada. Yang kedua, nak memberikan motivasi kepada usahawan ke arah mencapai matlamat dalam memajukan perniagaan. Kemudian menerapkan etika perniagaan yang progresif dan sikap positif dalam diri usahawan. Yang ketiga pula, membolehkan usahawan mengikuti perkembangan teknologi terkini, membaiki mutu atau kualiti produk. Okay, macam sekarang, usahawan itu perlulah mengikut teknologi yang terkini supaya produknya terus maju di pasaran.
Kemudian penggunaan kemudahan teknologi terkini boleh meningkatkan produktiviti pengeluaran secara besar-besaran. Okey, apa yang dimaksudkan dengan stok? Stok ialah barang yang disimpan untuk dijual. Usahawan perlu bijak untuk menguruskan stok supaya dapat mengelakkan daripada modal terikat dengan stok ataupun stok menjadi rosak. Apa maksud mengelakkan modal terikat dengan stok? Contohnya macam ni, katakanlah kamu beli stok tersebut, beli barang niaga tersebut, kemudian barang tu tersadai dekat kedai. Itu maksudnya modal terikat dengan stok. Jadi stok barang niaga kamu tu tak ada orang beli. Jadi dia terikat dengan modal. Modal kamu kat situ. Jadi bila kamu nak beli barang lain untuk jual, tak boleh sebab barang tu masih ada lagi. Okay, kemudian terdapat dua jenis stok iaitu stok bergerak pantas dan stok bergerak perlahan. Kita tengok apa tu ya stok bergerak pantas dan stok bergerak perlahan. Jenis-jenis stok. Stok bergerak pantas bermaksud stok yang dijual dengan sangat cepat. Kamu letak je, dia terus laku. Katakanlah kamu buka kedai runcit. Cuba bagi tahu cikgu, apakah stok yang bergerak dengan cepat. Kamu letak je, dia terus habis. Okey, pandai pun. Ayam, cili, ikan, sayur. Itu adalah stok yang bergerak pantas. Yang kedua adalah stok bergerak perlahan. Stok bergerak perlahan ni bermaksud stok yang bergerak lambat. Bila kamu letak barang niaga tersebut, dia mengambil masa yang lama untuk orang membeli. Bukan tak ada orang beli, tapi lambat. Sebab barang tersebut, bila dia beli, lambat habis. Okay. Contoh yang sama di kedai runcit, kamu rasa apa contoh barang tersebut? Boleh? Okey, pandai pun. Apa dia? Contoh yang cikgu bagi kat sini, minyak angin, penyapu, lagi apa? Minyak angin, adakah kamu beli, pakai terus habis? Tidak kan? Okey, itulah maksudnya stok bergerak perlahan. Barang tu lambat orang nak beli, tapi ada orang membeli. Baiklah, sesi pembelajaran kita untuk 5.2 dah habis. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar sebentar tadi. Kamu sempat untuk mencatat nota. Kalau tak sempat, kamu tengok balik semula, kemudian catat. Dan cikgu harap kamu dapat ingat. Doa cikgu semoga kamu terus cemerlang dalam mata pelajaran perniagaan. Cikgu doakan kamu dapat A+ dalam mata pelajaran perniagaan. Itu sahaja daripada cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi dalam bab-bab yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Bye.